Dan kita akan pergi lebih detail kepada RNA. Okay, RNA ada 3 jenis. DNA ada satu saja. DNA is DNA. Okay, RNA ada 3, iaitu mRNA, rRNA dan tRNA. Jadi mRNA ni adalah messenger. RNA, okay, RNA pengutus. Maknanya dia tukang bawa kod. Okay, tukang bawa kod. Kod apa? Kod yang dia ambil daripada dia salin. Kod yang disalin daripada DNA. Tu. Okay. Yang kedua, RNA ribosom. Okay, RNA ribosom ni ialah RNA yang ada pada ribosom semasa dia nak buat protein. Dan yang ketiga, RNA pemindah. Dia mengambil adalah dia punya fungsi semasa penghasilan protein. Sebab kalau saya nak detail sangat satu persatu dia punya fungsi, video kita dah jadi sejam, dah jadi setengah jam, dia jadi berjam-jam. Okay, terlibat semasa penghasilan protein. Okay. Kalau awak cuba tengok contoh di bawah, untuk gambar yang sebelah kiri sudah ada dalam buku teks. Okay, sekarang kita ada DNA dalam nukleus. Kemudian transkripsi ni maksudnya dia terjemah. Dia ambil daripada kod yang ada pada DNA. Okay, RNA ini terjemah. Dia cuba baca pula sekali lagi. Dia terjemah sebab dia nak bawa. Sebab DNA ini tidak boleh keluar dari nukleus. Gini, betul dah tu. Okey, tapi saya nak bagi awak bayangan pemahaman yang lebih. Ni nak cerita ni. Sekarang ni kita ada sel. Dan ada nukleus. Di dalam nukleus ada kromosom. Kromosom itu DNA lah. Okey. Jadi, struktur DNA ini dan di luar dia ada ribosom. Okey, ni ribosom ribosom. Ribosom ada di sitoplasma. Jadi, DNA kalau kita nak menghasilkan protein. Contoh, saya memerlukan sekarang ni hormon untuk perkembangan sekunda perempuan. Okey, contoh dia nak menghasilkan lebih banyak hormon progesteron, estrogen, nak buat ni. Okey. Jadi DNA dia tidak boleh keluar pergi ke ribosom. Dia tak boleh keluar daripada nukleus. Jadi itu fungsi RNA. Jadi RNA ini dia ada 3 kan? rRNA, mRNA dengan tRNA. Jadi mRNA ni, okey, mRNA dia akan pergi tepek dengan DNA tadi dan dia akan bawa ni. Ini adalah kodon kita panggil. Kod dalam bentuk 3. Dia bacaan dia 3. Okey, ini adalah kod ataupun kodon yang untuk hasilkan polipeptida, iaitu protein yang kita nak. Jadi mRNA dia salin daripada kod daripada DNA adalah cara dia. Dia bawa keluar ke sitoplasma. Sebab RNA dia boleh keluar. Okay, dia bawa keluar ke sitoplasma dan dekat ribosom dia akan buat translasi ni, transkrip ni, translate ini terjemah ke dalam bentuk protein. Okey. Kalau transkrip ni dia salin. Salin. Dia salin daripada DNA. Adalah cara salin dia tu. Okey. Jadi bila mRNA
tRNA ini dia duduk sini. Kalau saya nak tunjuk ni gambar sebelah. Saya tukar color dulu. Okey. Jadi sekarang ini adalah mRNA. Dia dah keluar daripada nukleus, dia pergi kepada ribosom. Okey, ini adalah ini adalah ribosom dan rRNA. Ni. Okey. Jadi bila dia pergi bayangkan dia pergi kepada mulut lah, mulut ribosom, atas bawah kapit ni. Ni bibir atas, ni bibir bawah. Dia akan masuk kot ni. Dia akan masuk. Jadi bila dia masuk, rRNA ini dia akan translate lah. Dia akan baca. Dia baca 3 kodon. Okey, 3 kodon. 1 kodon, 1 kodon. Maknanya 3 kod, 3 kod. Jadi bila dia baca 3 kod, dia pun menghasilkanlah 1 kod protein. Dihasilkan 1 kod protein. Jadi bila dihasilkan, tRNA ni pula adalah tRNA yang bawa protein yang berkod dia ni. Berkod dia. Contoh kod UUU. Jadi, alamak, saya nak cerita detail ni awak siang kok kalau tak faham. Tapi tak apalah, saya ceritalah halang-halang saya cerita dah. Okey. Jadi kita tengok sekot ni. Jadi tRNA ni awak tengok tRNA ni, okey, dia dah bawa kod ni. CAG ni dia ekor dia, dan di kepala dia ada 1 protein yang dia bawa yang translate daripada CAG. Jadi dia akan mari. Okey, ada protein yang ada mRNA yang mahukan aku, dia kata. Jadi tRNA pun mari. Dia pun melekatlah kepada kodon tadi. Dia melekat kat sini. Melekat. Macam apa dia melekat? Sebab gini. Okey. Untuk pasangan untuk A adalah C. Okey, untuk adenin pasangan dia ialah sitosin. Allah, cikgu pun dah ingat. Biasalah, manusia biasa. Okey, sitosin. Okey. Jadi dan untuk G, pasangan dia ialah Okey, gini. Saya pun. Okey, pasangan base ni macam mana saya nak khabar. Saya tak pasti kot sebenarnya, bukan tak pasti jawapan betul, tapi saya tak pasti adakah ini sampai ke tahap awak kena belajar ke tak. Tapi tak apalah. Saya khabarlah. Okey. Pasangan base kalau base A adenin, pasangannya ialah tiamin. Kalau base C sitosin, pasangannya ialah guanin. Dia berpasang. Okey, kalau dalam bentuk diagram, contoh kalaulah base ini dia bentuk macam gini, dia bentuk macam ni. Lepas tu dia kata lukiskan pasangan dia. Jadi awak kena lukis kepala dia biar boleh masuk dengan pasangan dia. Tu kita panggil ngam. Gitu contoh satu lagi, kalau dia buat pasangan dia macam gini bentuk. Okey, jadi lawan dia, pasangan dia mestilah kita kena buat bentuk macam gini. Barulah dia ngam, kita panggil pasangan yang betul. Okey, ini kalau pasangan DNA. Kan kita kan tahu deoksi DNA kan ada 2 nya. Ni kan ada pasangan ni. Ini di pasangan dia. Jadi kalau hak warna gelap ini adalah A, jadi pasangan dia ni adalah T. Dia terpasang macam tu. Ini DNA. Kalau RNA dia tak ada. Kalau dia AA situlah. Tetapi dia akan berpasangan semasa nak buat protein ni. Okey, kita tukar color. Tukar color dulu. Ambil purple.